kampung kita. Banyak anak seperut, ya. Yang dah di luar tu bukan kita punya, bukan. Yang masuk rongkong tu kita punya rezeki itu. Jadi 3 ni Tuhan dah tentu dah. Tentu di mana? Ketika kita 4 bulan dalam perut mak kita. Ketika 4 bulan dalam perut mak kita, ya. Ketika itu fayanfuqu fi ruh, ditiup roh, ya. Wa arsala malak, diutus satu malaikat. Ya. Ya. Tak gitu bikadmin arba'in, diperintah dengan 4 perkara. Pertama dia punya rezeki, kedua dia punya ajal, ketiga dia punya amal, penghabis dia dituah ke celaka. 4 benda sudah ditulis waktu kita 4 bulan dalam perut mak kita. Nampak tak? Ma'asyiral hudar, ikhwatul iman, ikhwatul Islam, hadakumullah. InsyaAllah kita lanjut lagi pada Mukhtasar Ihya Ulumuddin muka surat 117, yakni adab yang tersembunyi dan amalan batin. Masih lagi menyingkap berhubung dengan ibadat haji, ya. Rahsia haji. Sayugianya, yakni dia tidak berdagang. Dia ni jemaah haji lah, bakal haji, ya. Ditekan di sini sayugianya, kata Imam Ghazali, orang yang buat kerja haji ini tidak berdagang. Dia buat haji jangan menjaga. Agar tujuannya semata-mata untuk ibadah. Apabila dia mampu memberikan nafkah kepada orang lain, sebaiknya dia melakukannya. Kalau dia nak buat pun, dia yang bagi bantuan kepada orang. Itulah, ya. Nak menjaga jangan. Tapi ada ulama faham boleh berniaga, sebab ada doa, kan, Allahumma ja'al hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran wa dhanban maghfuran wa amalan maqbulan wa tijaratan lan tabur. Ada sebut, ya. Ya Allah, hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran, sa'i yang diterima, ya. Dosa yang terampun, amalan yang diterima, dan perniagaan yang tidak rugi, yang tak rugi. Ada sebut di situ. Tijaratan lan tabur, ya. Abu ya Dr. Hamka, dia faham ayat ni. Dia kata ayat ini membolehkan kita berniaga. Sebab sana orang perlu bekalan. Orang nak buat kerja haji kena ada bekalan, makan, minum, betul tak? Pakaian, tempat tinggal, kenderaan, semua tu perlu ada bagi orang buat kerja haji. Jadi kalau tak ada orang yang mengurus soal ni, tidak ada orang menyediakan bahan-bahan ni, macam mana kita nak terima, nak dapat benda tu, betul tak? Contohnya makan. Kalau tak ada orang menjaga makan, macam mana kita nak dapatkan makanan? Sama juga kenderaan. Maka itu masuk dalam ayat ni, wa tijaratan lan tabur. Maka itu Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali juga menyebut, maka dia bergantung kepada mana beratnya, pada niat qasadnya. Kalau qasad niatnya berat kepada ibadat haji, dia dapatlah pahala haji itu. Kalau dia punya qasad tapi berat kepada berniaga, dia dapat berniaga lah. Ini dipahamkan oleh Imam Ghazali bagi penjelasan begitu. Jadi orang nak berniaga boleh berniaga, tapi jangan berniaga itu lebih daripada tujuan ibadat. Jangan lebih pada ibadat sehingga boleh menggugat ibadat. Itu kata Imam Ghazali, ya. Jadi kita buat ibadat, kita buat menjaga ni pun haba nak tolong orang, nak tolong jemaah haji. Bila kita ada qasad untuk membantu menolong, maka itu artinya kita terlibat juga dengan ibadat. Dikiaskan kepada ayat Jumaat, ya. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wazkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Coba Allah, apabila kamu selesai pada melaksanakan sembahyang Jumaat, bertibaranlah kamu di bumi untuk mencari kelebihan rezeki yang Allah berikan. Maknanya berniaga sebagainya, wazkurullaha katsira, dan ingat Allah banyak-banyak. Jadi yang ulama mengkategorikan berniaga, mengurus perniagaan untuk memberikan keringanan, bantu kepada masyarakat, termasuk di antara zikrullah. Itu dia, nampak? Tinggi, ya. Yang itu ke Baharuddin Naqsyabandi, ya. Pengasas tarekah Naqsyaband,
Dia balik daripada Madinah ke Iraq. Dia kata, aku bertemu dengan satu hamba Allah yang berzikir satu hari 100,000 kali. Ya, aku bertemu dengan seorang lelaki, seorang hamba Allah yang berzikir 100,000 kali sehari. Banyak tu. Anak murid dia pergilah, dia orang pergi tengok betul ke tak. Rupanya yang dimaksud tadi adalah orang yang berniaga. Dia buka perniagaan dia atas tujuan betul-betul nak bantu masyarakat. Nampak? Apa-apa keperluan masyarakat, dia sediakan bahan-bahan. Itu kita panggil runcit, bahan-bahan runcit untuk keperluan masyarakat. Artinya ada kedai runcit tu. Faham ya? Dia maknanya mengurus perniagaan dengan hasrat memberi mantu kepada masyarakat, termasuk zikrullah. Dikiaskan kepada ayat surah Jumaat tadilah. Sebab Allah kata wazkurullah katsira. Ingat Allah banyak-banyak. Ingat kepentingan masyarakat, kepentingan orang ramai, kepentingan orang Islam khususan ya. Semuanya ini bila kita ingat, begitu kita berniaga, bukan niat nak cari keuntungan. Tu mesti penting lah. Ada orang berniaga nak keuntungan. Dia kira waktu ketika orang berhajat, dia sembelih Masa orang betul-betul berhajat, dia pun naikkan harga. Nampak tak? Demanding dia. Dia tengok tinggi, ya. Maka dia ambil kesempatan. Ini salah. Ini tak betul. Itu salah. Jadi kalau dia berniat fasad untuk membantu menolong, maka dapat. Dalam hadis yang ke-27 dalam kitab hadis 40, Arba'in An-Nawawiyah, kitab hadis 40 tu, tuan-tuan boleh tengok pada hadis yang ke-27, di mana dikatakan bahawa sendi kita tadi, Allah jadikan kita punya sendi sebanyak 360 sendi. Itu hendaklah kita sedekahkan. Nampak? Jangan biar duduk saja, kita sedekahkan sendi itu. Macam mana cara nak sedekah? Dia ulama kupas saji, maksudnya kita guna 4 kerat. Orang Melayu kata 4 kerat sendi 4 kerat, sebab yang besar tu ada 4 ya. 2 di tangan, 2 di kaki, daripada 360 tu ya. Maka kita guna yang 4 kerat ni untuk berusaha, bekerja, memberi manfaat kepada masyarakat. Nampak? Dia adalah sedekah. Jadi kita duduk kerja. Kalau kita kerja apa-apa pekerjaan yang boleh bermanfaat kepada masyarakat tu, tuan-tuan, itu adalah sedekah. Nampak tak? Hadis Nabi kata sendiri. Tuan-tuan boleh buka hadis 40, tengok hadis yang ke-27, baca Allah sendiri. Nampak tak? Dalam tu diterangkan, rupanya kita kerja ni adalah ibadat. Dengan syarat niat untuk membantu, menolong. Nampak dah? Menyelesaikan masalah masyarakat, meringankan bebanan, baru jadi benda. Kalau tidak, tak jadi benda lah. Dia tak jadilah ibadat. Dia jadilah satu benda yang masuk dalam kategori maksiat. Nampak tak? Kalau bukan ibadat, maksiat. Maksiatnya makna kita tidak diberikan pahala, tidak ada ganjaran, mungkin boleh membawa kepada dosa. Itu kita nak terang sikit lah. Baik. Jadi makanya kalau kita ambil kira, mengikut Syekh Izzuddin Abdis Salam, ulama besar, ya, salah seorang daripada 7 orang ulama dunia yang terkenal sebagai Syekhul Hadis, Syekhul Islam. Kita berdengar kan Syekhul Islam Syekhul Islam kita bisa dengar 7 orang je ada di dunia ni yang bertaraf Syekhul Islam. Salah seorang daripada dia Syekh Izzuddin Abdis Salam, seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Dia dikenali sebagai sultan dan ulama. Ulama punya sultan, tu dia hebat. Ulama punya sultan, ulama pun ada sultan dia. Dia pula kata lain. Dia kata kalau ada masuk macam ni, kita buat kerja haji, kita pun nak buat menjaga, dua-dua tak dapat, dia kata. Nampak tak? Sebab tak boleh gabung urusan-urusan duniawi dengan ibadat. Nampak tak? Sebab dia kata haji itu ibadat khusus. Kita bertemu langsung dengan Allah. Bila kita bertemu langsung dengan Allah, kita dengan Allah, ya, mana boleh orang lain masuk campur, mana boleh ada kerja-kerja lain masuk, nak dipikul situ pula. Nampak tak? Jadi maknanya kalau orang buat kerja haji tu termasuk umrah lah, dia jangan ada kerja sampingan. Kalau sampingan seolah-olah macam dia duduk cakap, dia bertemu dengan apa nama, dia bertemu dengan ketua dia, dengan penghulu dia atau dengan tuan dia, ada kerja lain sama. Nampak tak?
sudah tentu dia tidak dikira sebagai orang yang betul-betul meraihkan majikan. Jadi maka tu kita buat kerja haji ni, kita bertemu dengan Allah langsung, munajat. Sebab tu dipanggil ibadat haji ni ibadat salbiyah, ya, mengikut antara namanya ibadat haji ni panggil ibadat salbiyah. Kenapa dia panggil salbiyah? Sebab dia tak masuk sebarang urusan duniawi. Tak masuknya kita pakai ihram, mana ada kita boleh masuk pakai minyak wangi, tak boleh pakai kepiah topi, tak boleh kan? Sebarang unsur-unsur kebesaran dunia tak boleh pakai. Ya. Kerana kita sedang berada di suatu kategori yang khusus, kita bersama dengan Tuhan. Maka bila bersama dengan Tuhan, dia kena tolak semua hak lain daripada Allah, lain daripada urusan ibadat, jangan masuk. Maka dia panggil haji ni ibadat salbiyah. Itu kena faham tu, ya. Tu di atas sedikit kita tambah, kita nak faham tu baik. Jadi makanya kata tadi ni, adapun tujuan dalam berhaji adalah untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Kerana itu janganlah dia melupakan Allah dalam semua kondisi, dan sebaiknya dia melepaskan diri dari segala daya dan kekuatan duniawi. Hal itu berdasarkan sabda baginda besar Rasulullah SAW, Al-hajjul mabrur laisa lahu thawabun ilal jannah. Ini satu riwayat lain lah, dia bunyi begitu, ya. Balasan haji yang mabrur pasti syurga, ya. Faqila lahu ya Rasulullah ma birrul hajj. Yang kata haji mabrur tu, ya. Bertanya wahai Rasulullah, apakah kemabruran haji? Yang kata haji itu mabrur tu apa dia? Ya. Yang mana kata mabrur? Di mana disebut mabrur? Ya. Maka Rasulullah pun jawab, faqala tibul kalami wa it'amut ta'am. Nampak? Nabi kata, yakni meninggalkan perkataan-perkataan yang keji. Orang buat haji ni kena rafas, jangan rafas. Maknanya tak boleh cakap apa-apa kalimah perkataan yang keji lah. Yang keji ni banyak lah. Maki, hamun, mencarut, ya, termasuklah 17 kejahatan lidah. Ada 17 kejahatan lidah yang kita wajib kena jauhi. Itu masuk dalam rafas, ya. Mengumpat, paling tidak sembang kosong, tak ada apa saja, saja sembang, tak boleh tu. Tu dia, ayam tu tak boleh. Maknanya kita tak boleh begitu. Makanya dikatakan tadi ini, kalau boleh buat begitu, haji mabrur. Lagi kata Nabi, wa it'amut ta'am. Tu dia. Dan memberi makan. Bagi makan orang. Makan siapa? Jemaah haji, bakal makan jemaah haji lah. Kita usahakan bagi mereka makan. Nampak? Dengan cara mana? Bukan kita berniaga, dia kata. Kita beli makan bagi kat mereka. Nampak? Orang yang menjaga tu bukan orang haji lah maksudnya. Ada puak yang tak buat kerja haji, dia orang menjaga saja, tak ada masalah. Macam sekarang di Mekah kita ambil kan, orang menjaga, dia tak buat haji. Kalau nak buat haji pun hari dekat Wukuh Arafah dia tutup kedai. Itu lah. Dia tutup dah kedai dah. Bila nak pergi ke Arafah pada 8 hari bulan Zulhijjah tu, ada orang tak menjaga lah. Ya, tutup kedai. Ada yang tak menjaga. Ya, sebab dia nak buat haji. Peluang dia. Ada yang dia bawa dengan dia punya barang menjaga semua pergi ke Arafah. Dia menjaga di sana pula. Tidak. Tapi di luar tak boleh, dalam Arafah tak boleh. Tidak dibenarkan, ya, dalam Arafah tak boleh. Mana-mana orang penjagaan ke kereta sorong ke kereta 4 roda tak boleh masuk. Tidak dibenarkan masuk dalam kawasan Arafah. Sebab Arafah nak masuk dia kena bayar. Dia kena bayar dia punya yuran. Ada yuran tau kita bayar masuk Arafah. Ya. Maaf, kita masuk Arafah ni kita kena bayar dia punya. Kita tak kata cukai lah. Sebenarnya cukai lah tu. Saudi kenakan cukai kepada yang telah sudah ni. Kalau jemaah haji biasa dia bertamu haji, satu orang kena bayar 700 rial. Yang kita bayar 10, kita pun haji ambil 10,000 kat kita tu, 700 rial setiap satu kepala. Nak masuk Arafah kena bayar, baru boleh masuk Arafah. Tempat lain tak apalah, Arafah saja.
Sejak PKP, bila mereka buka PKP pada tahun 2020, ya, dia punya yuran tu tinggi sikit lah, dia naik tinggi lah, daripada 700 dia jadi 1000 pada satu kepala. Nampak tak? Itu bagi orang luar. Bagi penduduk Mekah kena bayar 2,000. Penduduk tempatan Mekah nak buat haji, nak masuk Arafah, kena bayar 2,000. Tu dah, tu sedoreh jadi kecoh sikit lah bila saya buat upah haji saya ambil 2,500. Dia kata, Ustaz bagi kami 2,500, 2,000 ya nak bayar yuran masuk Arafah, 500 lagi kami nak sewa kemah. Nampak tak? Kami nak sewa kemah, nak beli makan, nak naik transport, macam mana cukup? Penat 3,500. Dia kata mahal pula upah haji Ustaz tahun ni. Bukan pasal mahal, pasal nak mengatasi masalah tu. Dia tak faham. Nampak? Sampailah tahun ni orang-orang penduduk tempatan nak buat kerja haji, nak masuk Arafah kena bayar 2,000 satu kepala. Itu dia. Jadi nak sewa kemah lain lagi tu. Sewa kemah, nak sewa kereta, hak dia punya makan minum di Arafah. Ya, semua tu dia nak kena ambil kira lah. Yang tu upah haji jadi tinggi lah sikit, jadi 3,500. Tu pasal 3,500 tu. Kita punya Pak Yusuf pun dah buat, dia pun 3,500 dia bayar. Betul? Tidak ada. Tuan-tuan tengok sendiri. Yang tu lah. Bukan kata ambil untung macam mana, tak ada untung apa-apa dah. Duit pasal saya tu lagi. Keluar duit saya sendiri ada lagi. Duit tambah lagi ada bawah. Nak ambil Zam-Zam. Zam-Zam saya kena keluar poket saya sendiri. Nak bagi ke jemaah, nampak? Jemaah mau Zam-Zam. Nampak tak? Sebab saya nak beli pula 5 liter RM200. RM200 5 liter. Nampak tak? Kalau buat haji tu 20 orang. Faham? Tengok banyak mana azan yang keluar. Tapi kita tak kira lah. Pasal kita kira sumbangan bagi, macam kita bagi minum, bagi makan kat mereka jugalah, dapat pahala. Nampak ya? Kita niat dulu tu, Allah dia ganti balik. Itu dia. Dia ganti berlambak-lambak. Itu dia. Dia ganti, kita pun tak terfikir. Allah nak ganti balik kan? Itu dah. Maka tu tak ada masalah. Kalau kita nak bagi makan kat orang ni tuan-tuan, ya, kita sedekah bagi makan buat kenduri kat orang ni, memang dia punya ganjaran pahala dia tinggi. Kemudian pulangan dia pun tinggi. Garanti. Sebab Nabi kata, bukan saya kata. Nampak tak? Ya? Kita jamu orang makan lah. Ya? Saja-saja jamu orang makan, sonok jamu, buat kenduri sikit, kan? Ya? Apa-apa keramaian. Tujuan kenduri ni nak himpun orang, betul tak? Pertama nak bagi makan, kedua himpun orang. Bila himpun orang dapat berkumpul, betul tak? Dapat berkumpul, dapat mengeratkan perhubungan. Itu dia punya matlamat, tujuan dia jadi lain balik, ya. Itu yang kita tadi kita dapat pahala besar. Sambunglah, kita kait dengan sikit benda tu, ya. Di samping itu hendaklah dia meninggalkan perkataan keji, fasik, perdebatan. Fasik ni buat benda haram lah. Hendaklah pula dia melaksanakan ibadat haji dengan berjalan kaki apabila mampu. Ini khilaf, berjalan kaki ini khilaf. Mengikut mazhab Syafi'i, elok ada kenderaan, naik kenderaan lah. Ya, Syafi'i mengikut mazhab Al-Imam Syafi'i, mengikut mazhab Maliki. Kalau ada kenderaan, pakai kenderaan lah dia kata. Sebab Nabi naik kenderaan. Nabi tawaf pergi ke Arafah naik unta. Nabi tak jalan kaki. Sahabat-sahabat jalan kaki lah. Nabi naik unta. Ufal, nama unta dia Ufal, unta putih. Unta ni besok akan dibangkit kembali di syurga besok. Salah satu daripada 12 binatang yang akan dihidupkan semula oleh Allah di dalam syurga. Daripada syurga mereka sendiri. Syurga kita, tapi Allah bagi satu tempat khas kat mereka. Dia tak campur dengan kita lah, jenuh. 12 ekor. Ya, ada antaranya adalah unta Nabi Allah, Nabi Muhammad SAW. Namanya Ufair, unta putih. Unta itulah yang Nabi bawa pergi Madinah. Unta tu juga Nabi bawa masuk Mekah untuk tawaf, tawaf kudum. Tawaf kudum. Nabi buat haji tamattu tapi tawaf kudum. Pelik sikit lah. Haji tamattu tapi tawaf dia kudum, bukan tawaf umrah. Itu beza sikit Nabi punya tawaf haji dengan kita. Baik. Jadi makanya hendaklah dia kata tadi ni berjalan kaki. Kalau kita tengok nota kaki di bawah 18.
Para ahli ilmu berbeza pendapat tentang permasalahan ini. Ishaq berkata, Ibnu Ishaq berkata, orang yang berjalan kaki lebih utama. Sementara itu Malik dan Syafi'i berkata, berkenderaan lebih kami sukai daripada berjalan kaki kerana itu sesuai dengan perbuatan Rasulullah SAW dan lebih membantu pelaksanaan ibadah. Tenaga kita tak buang lah. Kita naik kenderaan, tenaga kita tak lah buang. Berjalan kaki, buang tenaga je. Dah sampai-sampai letih dah ya. Cuma disebut dalam Mustadrak, dalam kitab Mustadrak. Hakim mengeluarkan sebuah hadis daripada Ibnu Abbas, tapi hadis ini dhaif lah ya. Daripada Ibnu Abbas dengan dalam bentuk marfu'. Hadis marfu' disandar kepada Nabi. Dia tidak ada awal sanad, dia putus terus kepada Nabi. Orang yang riwayat hadis ni dia terus sambung kata Nabi, dia sendiri tak pernah jumpa Nabi. Maka dia hadis dia panggil hadis marfu'. Marfu' tentang keutamaan haji bagi orang yang melaksanakan ibadah itu dengan berjalan kaki. Hakim berkata, sanadnya sahih dan tidak diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Tak ada dalam Bukhari Muslim. Sementara itu Zahabi ni ulama hadis yang kuat lah. Dia ni kalau kata satu hadis itu dhaif lah. Kalau kita hadis itu kuat lah. Zahabi ya. Az-Zahabi seorang ulama hadis yang begitu kuat lah. Sementara itu Zahabi berkata hadis ini tidak sahih. Nampak tak? Dan aku khawatir ini adalah dusta. Nampak dia kata. Hadis ini juga riwayat oleh Al-Baihaqi dalam As-Sunan, Sunan Baihaqi, dan dia berkata di dalamnya ada Isa bin Sawadah dan dia tidak dikenali. Majhul, satu orang periwayat hadis yang tidak dikenali. Jadi hadis yang kata berjalan kaki itu tak kuat lah. Yang kuat hadis yang kata tadi ini Nabi naik unta, yang tu kuat. Jadi eloklah kalau kita ada kenderaan, kita ambil kenderaan lah. Begitulah. Kecuali hadis yang main masjid, jalan kaki naik ke masjid, yang tu subuh lah. Hadis dia sahih ya. Ada lebih kurang 8 orang ulama hadis meriwayatkan hadis nak pergi ke masjid jalan kaki. Ya. Kalau jauh-jauh pun jalan kaki ada kata. Kita patut keluar lebat, keluar lewat, tak boleh jalan kaki lah. Kena naik kereta lah. Lagipun kita pun duk kata duk ada kereta, lepas keluar lambat sikit. Yang tu masalah kan. Tu lah. Betul tak? Dah ada kereta, keluar lambat sikit lah. Nak pergi awal macam dah. Rasanya pergi awal tu bagus. Kita nak dapat pahala 25-27 darjat tu kena pergi awal. Nampak tak? Dia nak kita sampai ke masjid belum azan. Tu dia. Itu paling awal lah. Seawal-awalnya begitulah dia kata ya. Nak dapat 27 atau 25 darjat. Itu pandang dia lah. Dan langkah pula kena pendek-pendek. Kalau rumah kita sebelah masjid ni, jangan metro dia kena kelitin kot tu. Baik jauh sikit. Kursi apa semua ambil kau belakang je bomai. Tu dia. Dia mau tu. Balik tu balik kita kena lock shortcut, ambil paling dekat dia kata. Kemudian langkah pula pendek-pendek, jangan buka langkah besar-besar. Sebab satu langkah, satu rumah dalam syurga. Nampak tak? Itu dia. Lagi satu kita nak berjalan tu kan. Kerana kita berjalan tu di atas tujuan untuk bertemu dengan Allah. Solat, bertemu dengan Tuhan lah. Kita mari ke rumah Allah ni untuk bertemu Allah. Itu sebenarnya. Ya. Bukan nak ambil semayang jemaah saja. Tujuan kita adalah untuk bertemu dengan Allah. Maka dia panggil rumah Allah. Seolah-olah Allah ada dalam rumah. Begitulah. Seolah-olah. Bukan betul ya. Tu nak kena faham begitu. Jadi makanya kena langkah pendek-pendek. Orang nak pada raja kan, dia kena langkah pendek-pendek kan. Nak jumpa raja, nak berjalan dia kan. Dua atok langkah. Satu-satu kena langkah pendek-pendek. Nampak? Nak undur pun kena undur pendek-pendek kan. Tak boleh undur besar-besar. Nampak 10 langkah baru boleh berpaling. Lagi tak lepas 10 langkah jangan berpaling. Nampak? Pakai pula kok asam pedas. Nampak tak? Dengan baju khusus apa semua nak gedak ya. Hebat. Itulah di antara etikanya kita dengan Allah. Baik. Dianjurkan agar dia berpenampilan lusuh. Kumal kumal ni nampak lembab dan berdebu serta tidak memperbanyakkan perhiasan. Kita nak buat kerja haji, dia kata hendaklah dalam keadaan lusuh, kumal, berdebu. Pakaian kita tu, pakaian kita, personality kita lah. Hendaklah nampaknya berdebu, lusuh. Dia kata jangan pakai segak-segak elok-elok.
kemah-kemah. Nah, dia semua pakai lusuh. Muka pun berdebu. Tak ada nampak kemah. Betul. Serta tidak perbanyakkan perhiasan. Rasulullah SAW telah memerintahkan umat beliau untuk penampilan lusuh dan menyembunyikan diri serta melarang mereka untuk bermewah-mewahan dan bermegah-megahan. Tak perlu orang perempuan yang tak boleh pakai perhiasan-perhiasan mahal apa semua tak boleh ada satu tahun tu dia pakai rantai tangan 30,000. Tapi masa tu tahun 2004 duit kita tinggi lagi tu. Kalau 30,000 masa tu kira besar lah. Ada dengan berlian tak banyak. Berlian ada 4 biji kot, 4 besar tu. Hak lain semua tu rantai tangan tu 30,000. Pasal apa? Ya. Pasal hilang. Dia kata rantai tangan tu hilang masa duk tawaf, rantai tangan tu hilang. Suruh saya buat sembahyang hajat. Minta jemaah haji semua pakat buat sembahyang hajat. Buatlah sembahyang hajat, kita pun panggillah adalah jemaah lebih kurang satu nanti HTS, ada lebih kurang ada 400 lebih jemaah. Kita buat sembahyang hajat di lobi. Mintalah supaya Allah kembalikan balik rantai mai dia, rantai tangan tu. Saya kata ni puan mai teruk-teruknya pakai rantai mai 30,000 ni buat apa? Kita nak hadap Allah tau kan? Kita menghadap Tuhan. Ya. Tengok orang lelaki tak pakai apa, cuma 2 helai kain. Nak beritahu betul lah. Orang perempuan ni pasal tak boleh lah buang semua pakaian je. Tak boleh kita pasang perhiasan pula, tak kena. Tak ada. Tak apalah tau. Dah habis kita buat sembahyang hajat apa semua, rupanya rantai dua kan dia tu duk ada dalam lemari. Dia tak pakai. Allah. Macam nak cekik hang bagi susah kami hang tak pakai rantai, hang kata hang pakai jenuh kena buat sembahyang hajat, rupanya tersimpan dalam lemari. Tu kata lepas hang kena denda, banyak denda. 400 orang. Nampak tak? 5 orang 1 talam nasi mandi kambing. Tu dia. Bayang tengoklah. 5 orang 1 talam, 5 orang 1 talam, 5 orang 1 talam. 400 orang. Berapa banyak talam lah? Kita nak kambing, nasi mandi, kambing. Nampak tak? Dia panjang berapa ribu tak tahu. Dia kata tak apa. Saya belanja. Saya buat juga. Lepas yang bagi susah kami. Nampak tak? Tu cerita dia tu. Ya. Eloklah tu lah. Jangan duk pakai benda-benda tu semua. Bukan tempat dia. Dah balik besok tak apalah. Baik. Beli barang mai tak apalah. Tapi beli barang mai di kedai-kedai mai tu boleh lah. Nak bawa balik mari tu dia. Jadi Rasulullah merintahkan umat dia tadi ini jangan pakai megah-megah. Allah berfirman mengikut dalam hadis kudusi lah. Hadis kudusi ni riwayat Imam Muslim, dia kata unzuru ila zuwari baiti ja'uni syu'than ghubran min kulli fajjin 'amiq. Lihatlah kepada para pengunjung rumahku, kata Allah. Mereka datang kepada aku daripada segenap penjuru yang jauh dalam keadaan lusuh dan berdebu. Nampak? Tuhan sebut tu kata. Hamba-hamba aku mari ke rumahku, mengunjungi aku dengan keadaan mereka yang lusuh dan berdebu. Itu dia ada saya dan jumpa seorang sebelah saya lah, dia ni orang Afghan. Tapi dia duduk lama di England. Dia ni rupanya pensyarah. Pensyarah satu industri di situ. Apa nama industri pun masyhur di dalam industri tu. Dia duduk tepi saya. Berdebu dengan baju pun lusuh begitu begini. Tengok dia kita tak kata lah. Tak ada personality seorang pensyarah. Kehebatan dia tak ada. Jadi bila bercakap dia, mula saya ingat dia Arab. Jadi saya tanya ke dia, dulu hang cakap Arab, hang ni Arab kan? Dia kata tak. Dia Afghan Dia kata biasa orang Afghan boleh cakap Arab, tapi aku tak boleh sebab aku tak duduk lama di Afghan. Aku banyak di barat, dia kata dan dulu ini baru tahu rupanya ni ada seorang pensyarah dekan bukan pensyarah, dekan satu fakulti universiti tinggi rupanya dia adalah profesor. Profesor penuh.
Sembang lah, sembang dalam bahasa Inggeris je, sembang. Tu kita nampak kalau kita perhati personality dia, kita kata dia ni duk menjaga capati apa. Dia nampak dia kono. Tengok dia punya lagat tu kan. Rupanya tu dia lah, hebat. Dia kata aku main, dia kata tadi ni kami main dengan kereta. Kami drive kereta terus. Nampak tak? Daripada London terus kami mari sini. Nampak tak ya? Tak naik kapal terbang. Tak naik kapal terbang. Dia kata, kod daratan kami ikut kod padang pasir. Nampak tak? Kami nak rasa, dia kata, kesan ya. Yang kata tadi ni fajjun amiqun. Daripada setiap penjuru dalam keadaan yang usuh berilmu. Baik. Sebaiknya jika juga mampu menyayangi binatang tunggangan dan tidak membebani binatang-binatang yang kita bawa pun jangan kita bagi beban sangat kat kepala usuh barang-barang ya, dengan sesuatu yang tidak mampu dibawanya. Rasulullah bersabda, la tattakhidhu zuhura dawabbukum karasi. Rasulullah kata, jangan kalian menjadi punggung-punggung binatang, belakang-belakang punggung kenderaan binatang tadi macam kerusi ya, tempat duduk. Tak betul lah, letak dia semua atas dia, duk bawa dia jalan, tak boleh ya. Kita bawa turun barang, bagi dia berehat ya. Disunahkan agar dia turun daripada binatang kenderaannya pada pagi dan sore petang hari untuk istirahatkan dia. Sebaiknya dia berkorban dengan seekor haiwan ya, meski hal itu tidak wajib baginya, dan sebaiknya memiliki keikhlasan dan harta yang telah dinafkahkan. Korban pun seekor binatang sudahlah. Silakan muazzin untuk menggunakan azan ya. Silakan.
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جلالك سيدنا محمد فضيلة والشرف والدرجة العاجرة يا الله مقام محل الشفاعة خير رحيم. حمدا لله وصلاة وسلاما على رسول الله نبينا حبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين. أما بعد, InsyaAllah selesai rahsia haji, kita masuk pada bab baru lah, Surat 121 membaca Al-Quran. Ini pula kelebihan baca Al-Quran disebut. Keutamaan membaca Al-Quran: man qara'a Al-Quran thumma ra'a anna ahadan utiya afdala mimma uti faqad istazghara ma azama Allah Ta'ala. Besar ni, penting ni, hadis ni penting ni yang dia banyak duk jadi kan ya. Barang siapa yang membaca Al-Quran, sama dia belajar ke, dia baca Quran ke, dia berkeutamaan baca Quran ke, dia ada majlis baca Quran ke, contohlah, kemudian dia menganggap bahawa ada orang lain yang beri keutamaan lebih daripadanya, maka sungguh ia telah meremehkan apa yang telah dianugerahkan dari Allah Ta'ala kepadanya. Hadis Tabarani. Kita nak kupas hadis ni, maksud dia nak faham lagu ni lah. Kerap kali lah kebelakangan ni kita tengok trend sekarang ni, umat Islam banyak menghantar anak-anak pergi hafal Quran, masuk tahfiz Al-Quran, menghafal Quran ya. Orang yang tak faham ni kata apa? Bapa hang ni hantar pergi majlis Quran, pergi majlis Quran besok ni hang nak kerja apa? Habis sangat hang jadi tu imam je lah. Nampak bahasa tu banyak kan? Ya, betul tak? Ya. Hang pergi hafal Al-Quran 30 juzuk ya. Duduk setahun 2 tahun di pusat pengajian ya. Kalau hang hafal Quran saja, kedua jadi hafiz Quran, jadi hang nak kerja apa? Nampak tak? Hang nak makan apa? Tengok dia pergi mana jauh ya. Inilah maksudnya. Maknanya kita merendahkan profession Al-Quran dan penghafal Quran itu, kita rendahkan ya. Kita bayang seolah-olah dia tidak ada kemampuan ya untuk menjalani kehidupan duniawi dengan sempurna. Kita sudah nampak putaran akademik. Belajar hang kena pergi penuh, kena ambil penuh jurusan ekonomi, akademik sebagainya, baru hang boleh hidup, boleh cari makan, dia ada kerja. Nampak tak? Saja lah. Betul lah, sekarang mengikut kita punya sistem pendidikan di Malaysia ni, apa pun kena ada SPM. Betul tak? Hang masuk bidang apa pun kena SPM. Itu syarat untuk nak masuk, bukan sebagai perkara yang penting lebih daripada Al-Quran. Itu kena jaga tu Al-Quran yang terpenting. Kalau dia sudah boleh menghafal Al-Quran, masuk tahfiz Al-Quran, keluar sebagai hafiz Al-Quran, itu adalah kedudukan yang paling tinggi dan bagi dia. Tidak ada sebarang urusan jawatan yang lebih tinggi daripada seorang penghafal Al-Quran. Dia kena jawab betul. Nampak tak? Soal rezeki. Soal rezeki ini bukan soal kita. Kita dah faham kan? Ya. Saya dah pernah sebut bab rezeki itu dalam bab Imam Ghazali sebut Minhajul Abidin ya. Rezeki kita empat bahagian. Dalam rezeki 4 bahagian. Kita ulang balik lah sebagai nak refresh balik kita punya maklumat pengetahuan kita kan. Kita nak faham. Tentu kena ingat lah. Sebab benda ni tak ada dalam kitab, jarang jumpa. Mereka orang tak tulis dia cakap ni ya. Dia cakap ni tentu tak tulis ya. Jangan nak ingat. Kita harap kita cakap tu, kepahaman itulah yang akan memberikan kita sentiasa sedar ya. Bukan ilmu, kepahaman tu penting. Belajar kena faham kan. Al-ilmu bitahaffuz fi tafahum, kan Nabi kata ilmu mesti dipahami ya. Maka tak dapat tidak. Rezeki kita 4, 3 dah confirm. Tak akan padi menjadi lalang, itu 4 tu dah tentu lah. Itu kita takkan padi menjadi lalang ya apa? Support takkan jadi sekantang. Kan sudah ada kan pepatah dalam bahasa Melayu, peribahasa ya. Ini 3 rezeki ya. Pertama, rizqun maqsum, dia kata Allah sebagai Al-Qasimul Awal, Al-Qasimul Hakiki. Allah sebagai pembahagi tunggal kepada hamba-hamba dia rezeki yang nak dimakan, apa nak dimakan, apa dia nak jadi. Dia nak jadi apa orang ni? Ya?
Nak jadi pensyarah kan, nak jadi peniaga kan, nak jadi kuli kan, nak jadi guru kan, nak jadi orang menyaga kan, nak jadi apa-apa lah sampailah. Ya. Sekecil-kecil tugas Allah dah tentu dah. Itu kita dapat tengok dalam kehidupan kita sendiri kan ya. Kita nak anak kita jadi doktor, tak pergi England. Kan? Tapi tu kan, dia pergi belajar doktor lagi. Balik jadi doktor backlane dia panggil, doktor belakang rumah. Nampak tak? Terlibat dengan dadah. tak dapat dah jawatan doktor tu. Balik kan, menyusahkan masyarakat balik. Itu dah jadi, memang dah ada benda tu. Maknanya Allah yang menentukan. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya. Qasim, Tuhan sebut. Nahnu qasamna, kami yang membahagi-bahagikan tentang kehidupan mereka di dunia. Nak jadi apa mereka? Nampak? Ya? Itu dia. Saya sepatutnya jadi lieutenant dulu, lieutenant askar. Saya ada ni, dah masuk lah. Tapi ada bantahan daripada pihak keluarga, mak tak boleh, mak duk menangis, marau apa semua, saya terpaksa kena. Kemudian nak jadi inspektor polis pula. Kalau tidak jadi inspektor polis lah, saya ambil dulu. Itulah. Ya. Pengajian saya sampai HSC ya, HSC full cert HSC itu pengajian sampai situ ya, tak pergi mana pun. Kalau diploma dia kata level dia kan. Dapat lah boleh jadi colonel, boleh jadi sampai situ lieutenant. Tapi tak mau jadi ustaz. Nampak? Tu kan. Ya. Jadi ustaz lebih dia lieutenant lagi. Nampak kedudukannya ya. Tuhan nak bagi. Apa kita nak susah? Ya. Orang susah, orang pun suka. Kalau inspektor orang benci, orang tak suka kan. Ustaz semua orang suka. Ya. Tu je. Rezeki pun murah. Orang pun suka, hati pun tenang. Kita guna selalu dengar bahasa-bahasa elok selalu kan. Pagi petang siang malam dengar bahasa elok, bahasa kitab. Dengar ya. Jumpa orang, assalamualaikum. Dan gitu ya. Kalau jadi askar orang takut juga ya. Kita pun takut orang. Dan itu banyak. Tengok. Kenapa? Kerana qasim tu Allah. Dia bahagikan. Hang kena jadi lagu ni. Nampak? Cuba nak ikut lain tak mau jadi. Cuba nak buat juga tak mau jadi. Ya, ada 2 perkara ni, 2-3 perkara saya cuba nak buat tak mau jadi juga kan. Ya. Nak jadi orang penjaga. Tak boleh cuba nak import dengan perniagaan kan. Tak mau jadi. Tapi orang berniaga tu sendiri bawa saya masuk sebagai rakan sleeping partner. Betul tak? Sleeping partner. Hang duduk setengah-setengah pergi mengajar betul nampak ya. Tapi rakan kongsi menjaga. Ada menjaga, saya ada menjaga, bukan tak ada menjaga. Nampak? Ya. Income masuk, dia tiap bulan masuk income. Nampak? Kita tak payah menjaga pun, tapi kita terlibat juga. Pasal tangi nak menjaga, nampak? Tuhan bagi juga, tapi aku tak bagi hang menjaga. Hang duduk sebagai rakan. Orang menjaga cari hang tu dah. Nampak? Dia tolong uruskan. Alhamdulillah. Dia Madinah. Nampak tak? Deh. Begitu. Itu yang pertama kita faham. Jadi Allah dah tentukan. Jangan kita duk cuba nak melawan takdir. Kita lihat atau kita memang beribadat dengan Tuhan, kita kontak terus dengan Allah SWT, interaksi dan kita dekat dengan Allah. Allah akan bagi juga hajat kita sebagaimana kita nak, tapi hajat itu tidak menyusahkan kita. Itu aja, faham ya? Boleh kan? Pertama. Kedua, dia panggil apa? Ruskun mamluk, milik. Mamluk ni kita jadi token, kita jadi tuan ya. Buka satu kelang, pekerja kelang tu ada lebih kurang 300 orang pekerja kelang. Kita kena banyak gaji ke tak? Duit gaji kena ada kat kita ke tak? Kalau seorang pun tahun 2,000 ke 1,000 ke? Kalau 200 orang pekerja, dah kena siap banyak mana bulan-bulan. Kita ada fund yang besar, kita simpan fund. Jadi kita tolong pegang aja. Nampak tak? Orang panggil kita jutawan lah. Tapi jutawan pegang duit orang, bukan duit kita. Betul? Macam seorang ayah juga. Tanggung rezeki isteri anak-anak di rumah tu. Dia tanggung rezeki, bukan dia punya. Dia hanya beli suap 2-3 suap dalam mulut dia. Tapi dia kena beli beras 2-3. Apa? Jadi kita panggil apa si bapa tadi? Dia dapat rezeki mamluk. Semua Tuhan dah tentu lah. Tak boleh lari kan? Ya. Dan yang ketiga dia panggil rezeki apa? Rizqun makmun. Baca dengan dhamin. Makmun ni rezeki yang dijamin. 3 ni dah confirm. Maknanya nak masuk kampung kita tu Allah juga tentukan. Tengok baju tu dah pakai selai. Tapi di rumah saya ingat banyak lah.
Kita semua di rumah mesti banyak lain-lain teruk berangah kain pelikat di rumah penuh balik. Tapi tuan-tuan pakai selai kan, ada pakai 10 lah, pakai 10 tak betul, orang panggil kita hantar dia, biar tak betul pusat apa. Nampak tak orang ni tak betul lah, kawan ni pakai kain pelikat 3 lai, nampak tak? Pakai baju 5 lai, dah tak betul nampak tak? Kita pasal nak pakai, nampak tak? Nampak pun tak elok, betul tak? Kena pakai selai aja. Kalau matilah, lah tu juga tukang mandi di gunting. Nampak tak? Dia tak tanya kita beli berapa, betul tak? Itu dia panggil reskun apa? Reskun madmun. Kita beli berapa kampik beras di rumah, gula, semua ada di rumah siap. Yang masuk mulut kita macam mana? Nampak tak? Entah mungkin tak dia masuk dalam mulut kita. Saya tak boleh makan apa lah. Kena makan nestum. Pun ada juga sakit perut. Ulcer, masalah perut. Tu nah. Makanan banyak di rumah, siapa punya? Keluarga punya, dia sendiri tak boleh makan. Maknanya rezeki madmun yang Tuhan jamin. Banyak mana seongkong kita, banyak mana seperut. Yang dah di luar tu bukan kita punya, bukan. Yang masuk ongkong tu kita punya rezeki itu. Jadi 3 ni Tuhan dah tentu dah. Tentu di mana? Ketika kita 4 bulan dalam perut mak kita. Ketika 4 bulan dalam perut mak kita, ketika itu fayanfuqu fi ruh, ditiup roh, wa arsala malak, diutus satu malaikat. Tak gitu dikadmin arba'in, diperintah dengan 4 perkara. Pertama dia punya rezeki, kedua dia punya ajal, ketiga dia punya amal, penghabis dia dituah ke celaka. 4 benda sudah ditulis waktu kita 4 bulan dalam perut mak kita. Nampak tak? Buka hadis 40, ada hadis tu. Ingat hadis yang kelima tak silap saya. Hadis yang kelima, tuan-tuan buka tengok hadis 40, itu dia. Tiap-tiap kamu Allah tak limpung dalam perut ibunya 40 hari. Nutfah 40 hari, alaqah 40 hari, mudghah 4 bulan. Dah cukup 4 bulan, diutus seorang seorang malaikat. Nampak Allah perintahkan ditulis 4 perkara. Tulis dia punya rezeki, dia punya ajal, dia punya amal, dan tuah ke celaka. Itu yang kita dapat 3 ni. Ada satu yang Tuhan tak tulis. Tu dia pegang sendiri. Nampak tak? Melihat Ini Mikail pun tak tahu. Tak ada tulis di Lauhul Mahfuz, tak ada tulis di papan Lauhul Mahfuz. Nampak tak? Dia hanya dalam takdir ilmi. Takdir ilmi, Allah saja yang tahu. Dia panggil rizkun apa? Rizkun mau'ud. Yang ni yang kita nak. Yang kita nak cari yang ni. Yang ni tidak ada had, tidak ada batasan. Nampak? Allah boleh bagi kat siapa? Wa yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah boleh bagi kat siapa juga tanpa hisab. Nampak tak? Rizkun yang dia janji. Dia janji kat siapa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Yang ni dia. Nampak tak? Barang siapa yang takwa kepada Allah, makhraja. Semua banyak jalan keluar. Semua boleh selesai masalah. No problem. Semua boleh solve. Bukan tak ada problem, boleh solve, boleh selesai. Nampak tak? Itu dia. Tak ada, semua jalan dia buka, semua haruan dia buka. Nampak? Semua kemudahan dia bagi. Itu makhraja. Faham Dan dia bagi rezeki daripada punca yang dia sendiri tak tahu mana mai. Itu dia. Itu dia. Hanya gunting rambut gunting rambut masa tu RM1.5 gunting rambut. Orang tua ni gunting rambut, buka kedai. Masuk asar, tutup kedai. Dia tak tunggu begini lah. Masuk asar, tutup kedai. Itu dia. Tapi masa tu boleh beli Honda Accord. Bukan Honda Accord, Honda apa tu, kereta lama tu, Honda apa dia panggil tu. Beliau. Honda tu lah. Ni tak ada juga dah. Tak ada dah. Honda lama. Ustaz dicari dia. Ustaz dicari dia. Macam mana Pak Su boleh beli kereta apa mana? Kereta baru nak tahu bukan second Rumah boleh renovate, pergi haji lagi. Itu dia. Pergi haji lagi. Masa haji tu tak silap saya 2,000 kot. Masa tu 2,000 tak silap saya 1,800 tu. Tabungan dia ambil seorang masa tu. Boleh pergi Mekah. Bukan dia pergi seorang, bawa isteri pula lagi. Ya Allah. Kok mana Pak Su dapat duit? Kok mana? Dia kata semua Tuhan bagi. Dia kata Allah bagi kat aku. Nampak tak?
Bukan orang bagi, Allah bagi. Dia baca hal betul nak. Pasal apa? Jaga ibadat, jaga halal haram. Jaga halal haram, jaga waktu solat dia jaga, nampak? Mulut dia jaga mulut. Cakap baik dengan orang selalu kan. Itu penting tu. Jaga mulut elok-elok, ya. Jaga waktu sembahyang elok-elok, nampak tak? Itu dia, ya. Jaga halal haram tuan-tuan, memang rezeki ni bawah. Garanti, itu dia. Rezeki tu mai cari apa? Bukan kita habis cari rezeki mai cari kita. Nampak tak? Garanti, itu dia. Pasal Nabi kata, bukan saya kata. Tiga benda jaga 3 benda. Boleh lah. Nombor 1, jaga halal haram. Oh, cukup teliti halal haram benda-benda halal haram. Dia nak makan, dia tanya tempat dia nak pergi tu, dia tanya pergaulan pun dia tanya, urusan program nak buat pun dia tanya halal ke, elok ke, nampak tak? Apa-apa nak panggil dia bersama, nampak ya? Dia akan tanya yang tu dulu. Cukup cerewet halal dan haram ni, cukup teliti sungguh. Itu ya. Yang kedua, jaga waktu salat. Cukup jaga tu, masa asar tutup berhenti dah. Lepas asar jangan kerja. Nampak tak? Aku nak tumpang ibadat. Allah pun bagi kosong lepas asar, tak nak sembahyang sunat. Tak faham lah dia kata. Tengok. Ya? Allah sendiri pun tak bagi ibadat kat kita. Lepas asar bagi salam terus. Jangan buat sunat apa pun. Maknanya waktu tu terlalu penting untuk kita dengan Allah. Sebab ada hadis Nabi kata, barang siapa berzikir lepas asar, nampak tak? 1 jam Nabi kata, nampak tak? Ya? Dia tak kata dia kata fi sa'ah. Fi sa'ah ni ulama kata dia pun satu tempoh yang terdekat dengan maghrib. Nampak satu tempoh yang terdekat dengan maghrib. Nampak tak? Itu dia. Fi sa'ah itu dalam bahasa tu. Maka dia akan dijamin rezeki zahir. Itu dia. Nampak tak? Rezeki zahir di dunia. Nampak tak? Kita waktu asar pula kalut. Nampak tak ya? Korang zikir. Tu, nampak? Masa tu pula kita tak tumpung ibadat banyak dah. Kalut pergi hantar tu, pergi ambil yang ni, nak pulang yang tu, nak simpan yang ni. Nampak tak? Banyak ibadat kita. Sedangkan Allah kosongkan lepas asar tu. Ada pasal. Kita tak nampak kan? Jadi makanya yang kedua, jaga waktu tuan-tuan. Jaga waktu, tunggu ya. Tu dia. Ni sembahyang subuh hari ni, subuh besok punya waktu dia tahu dah pukul berapa nak sembahyang. Nampak tak? Niat dah ada subuh besok. Subuh hari ni aku tak berapa nak boleh baca, tak sihat dah kot nah. Tak dan nak baca apa-apa. Insya-Allah ya Allah, subuh besok panjang umur aku nak buat. Nampak tak? Subuh ni subuh esok punya pahala jalan dah. Nampak tak? Ini orang jaga waktu. Kita baru tanya, asap masuk dah ke? Baru tanya. Mana putih? Orang dulu ni mana boleh? Dia bukan jaga waktu. Nampak tak? Tu dia. Dia cempera dengan waktu kadang aku terlupa matahari ni Jumaat. Jumaat lupa. Itu dia. Nampak? Kalut duk ada lagi tu. Duk ada di supermarket ni. Nampak tak? Tu. Itu dia. Saya pun jumpa tu maghrib sama-sama lagi dah bombe lah. Jadi kita nak balik awal nak balik cepat ni. Hari ni Jumaat. Allah saya lupa Ustaz. Itu dia. Nampak? Ish. Masya-Allah. Tak betul ya tu. Nah, so Nabi kata Jumaat ke Jumaat kifarah, tambah lagi 3 hari. Nabi kata 3 hari. Ini orang jaga waktu. Yang ketiga jaga mulut. Boleh tak? Jaga mulut yang paling susah jaga mulut Banyaklah mulut nak jaga dah. Janji, amanah, cakap betul, jangan bohong. Nampak tak? Cakap sejuk orang dengar bagus. Cakap elok-elok, dia orang terima dengan hati senang. Nampak tak? Itu dah. Bagi nasihat orang tak faham. Nampak? Ajak kalau tak reti. Nampak? Peringat kalau dia lupa. Tegur kalau dia salah. Itulah mulut. Dia tak? Ni salah pun tak tegur. Betul ya pun tak kata apa. Nampak tak ya? Itu dia. Mulut dia butuh. 3 perkara ni tuan-tuan, kata Imam Ghazali, kalau boleh jaga 3 benda ni, rezeki kita murah. Jangan gaduh. Rezeki mencari kita. Itu dia panggil rizqun mau'ud, rezeki yang Tuhan janji. Yang ni satu yang kita nak sekarang ni. 3 tu dah tentu dah confirm. Satu ni tak ada had. Bila-bila masa Tuhan boleh bagi. Nampak? Itu dia bila-bila masa Tuhan boleh bagi. Nampak? Itu dia. Boleh faham insya-Allah. Itu yang di antara yang boleh kita peringatlah kepada tuan-tuan. Sambung balik apa yang kita baca tadi lah. Jadi Quran ni
Kalau anak-anak kita pergi mengaji Quran, apa, jangan pandang dia punya profession tu rendah, nampak ataupun tak beri manfaat. Sebenarnya menghafal Quran adalah satu jawatan, satu tugas yang sangat mulia. Allah sangat-sangat muliakan kita, ya. Itu yang paling tinggi sekali. Dan tentang rezeki dia, Tuhan akan buka jalan, bukan rezeki kita bagi kat dia. Nampak Allah sendiri akan atur dekat dia. Jalan rezeki dia, cara rezeki dia, kok mana aliran rezeki itu nak mari, nampak dah, ya. Allah boleh susun sendiri kerana kita memuliakan Al-Quran. Ini maksud hadis yang kita baca tadi ini. Baik. Beliau juga bersabda, baginda bersabda lagi, ma min syafi'in afdalu manzilatin 'inda Allah Ta'ala yaum al-qiyamah min al-Quran la nabiyyun muqarrabun wala malikun wala ghairuha atau kama qala. Ya, tidak ada pemberi syafaat yang lebih utama kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti daripada Quran. Tidak ada apa-apa keutamaan kedudukan Quran paling tinggi, bukan nabi yang tinggi, bukan malaikat yang tinggi dah, ya. Walaupun nabi malaikat itu tinggi, ya, tapi di pun rendah. Darjat orang yang hafal Quran, yang baca Quran, yang suka Quran ni, dia kedudukan di akhirat tinggi. Bukan dia saja, termasuk keluarga dia, mak bapak dia dimahkotakan Allah, nampak, ya. Itu paling tinggi. Dalam hadis yang lain baginda bersabda, inna Allah Ta'ala qara'a Taha wa Yasin qabla an yakhluqal khalqa bi alf amin falamma sami'atil malaikatul Qur'an qala tuba li ummati yunzalu alaihim wa tuba la ajwafin tahmilu hadha wa tuba li alsinatin tantiqu bihadha atau kama qala. Semuanya Allah Subhanahu wa taala telah membaca surah Taha dan Yasin 2000 tahun sebelum menciptakan makhluk. Jadi Allah baca sendiri kalam dia, nampak tak? Kalam Allah tu, Allah sendiri baca kalam dia 2000 tahun sebelum buat makhluk ni alam langit lah, ya. Ketika malaikat mendengar Al-Quran, mereka berkata, sungguh beruntung umat yang diturunkan Al-Quran kepada mereka, ya. Raga yang telah mengamalkan dengan Al-Quran dan lisan yang membacanya, nampak tak? Itu dia, raga ni dada lah, dada yang baca Quran tu panggil raga, dia panggil dia. Jiwa raga panggil raga. Pasal nampak dua raga kan, rusuk, dalam tu ada hati, ada lipa, macam tu yang maksud. Jadi maknanya di Allah Ta'ala sendiri memuliakan Taha dengan surah Yasin. Ini dua surah ni sebagai satu kelebihan diberi kepada umat Nabi Muhammad SAW. Dia kata kalau dalam rumah kita, ya, kalau kita duduk baca rajin, baca Yasin, baca Taha, orang dalam rumah jadi hamba Allah yang saleh, nampak, ya. Akan jadi hamba Allah yang saleh dalam rumah kita lah, ya. Kalau dalam rumah kita ada anak pinak kita, anak cucu kita, elok kita baca Yasin, ya, ataupun surah Taha. Dua surah ni elok dibacakan, dikumandangkan, selalu sering dikumandangkan, di mana keluarga itu akan jadi keluarga yang soleh. Dia akan jadi soleh. Bagi dengar, baca bagi dengar. Orang baca Quran yang kuat seolah-olah orang sedekah dengan terang-terang. Orang baca Quran dengan sir seolah-olah sedekah dengan cara bersembunyi. Itu ada hadis Nabi kata begitu, ya. Jadi eloknya kita bawa dua surah ni lah sebagai surah yang boleh menjana kekuatan iman kita, dan surah ini juga boleh membawa kebahagiaan kepada keluarga dan boleh membentuk kesalehan kepada keluarga, ya. Ya, celaan bagi orang lalai baca Quran. Sikit lagi kita habis, bang. Anas bin Malik meriwayatkan bahawa banyak sekali orang yang baca Al-Quran namun Al-Quran melaknatinya. Ruba qari Al-Quran wal Quran yal'anu, Nabi kata. Banyak orang baca Quran, Quran kutuk dia sendiri. Ya, Abu Sulaiman dia berkata malaikat zamannya lebih cepat menghukum menghafal Al-Quran. Kenapa yang kutuk ni? Kutuk ni pasal tiga. Ada ulama orang tajwid baca lagu tajwid pula lah, dia kata baca tak betul, Quran kutuk lah kita, Ruba qari Al-Quran wal Quran yal'anu. Banyak orang baca Quran, Quran kutuk dia pasal baca tak betul tajwid. Nampak tak? Ada juga yang pakai maksud hadis itu, tapi bukan begitu punya rendah lah maksud hadisnya. Maksud hadis itu kita kiaskan kepada Al-Quran sendiri. Dilihat dalam surah-surah ni, Al-Quran, tafsir Quran sendiri, 3 kumpulan akan kena laknat. Sebab Quran turun kepada manusia,
Tuhan Quran, tapi dia menentang Al-Quran. Kufur. Nampak dah? Ya. Wa man yahkum bima anzalallah fahuwa kata tadi wa ulaika humul kafirun. Ada hadis ni. Ada Al-Quran bunyi gitu. Barang siapa tidak menghukum dengan hukum Al-Quran, maka dia adalah mereka adalah orang-orang yang kafir. Itulah pertama dia dikafir. Nampak tak? Quran turun tapi dia tidak beriman, tak mau terima juga ajaran Quran, menentang Al-Quran, jadi kufur. Itu kena laknat lah. Itulah kita laknat Quran, laknat tu. Yang kedua, fasiqun. Fasik ni dia mungkin orang Islam, tapi dia tak beramal dengan ajaran Quran, tidak menghukum dengan hukum Al-Quran. Nampak tak? Fasik lah. Walaupun dia orang beriman, walaupun dia beriman dengan Allah dan Rasul, beriman, tapi dia tidak menghukum dengan hukum Al-Quran. Orang dia panggil apa? Waman, dia kata tadi, barang siapa tidak menghukum, waman yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun. Tuhan kata sendiri, barang siapa yang tidak berhukum dengan Al-Quran, maka dia tergolong orang-orang yang fasik. Fasik ni makna kita tak mau pakai, tinggal hukum. Nampak? Nantilah, dulu tak apa nak sesuai, nanti kita fikir-fikir dulu, bagi masyarakat kita semua dah kenal. Nampak? Dah biasa apa, hampir berapa ratus tahun dah biasa apa lagi. Nampak tak? Ya, sudah ada hijrah, sudah ada Quran, agama sudah lengkap, apa lagi nak tangguh? Itu nombor dua. Nombor tiga, dia kata tadi, ini zalimun. Waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humuz zalimun. Barang siapa tidak menghukum dengan Al-Quran, maka dia tergolong orang-orang yang zalim. Zalim ni maknanya hukum itu ada, tapi dia ganti dengan hukum lain, tak pakai. Nampak tak? Hukum Allah dah. Nampak tak? Ya. Tapi kita tak pakai hukum tu, kita ganti hukum lain. Itu zalim nama dia. Nampak? Ya. Zalim lah. Ini makna kata, yang kata tadi ni, barang siapa tidak menghukum dengan Al-Quran, maka sekali banyak orang baca Quran tapi Quran melaknat. Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, malaikat Zabaniyah lebih cepat menghukum menghafal Al-Quran bermaksiat kepada Allah daripada penyembah berhala, iaitu ketika mereka mendurhaki Allah setelah membaca Al-Quran. Dalam kitab Taurat disebut kalimah berikut ini, wahai hamba-Ku, tidakkah engkau merasa malu kepadaku saat kamu menerima kitab daripada sebahagian saudaramu, sementara engkau berjalan di jalan lalu berpaling daripada jalanmu, kamu kemudian duduk sambil membaca dan merenungkannya huruf demi huruf hingga tidak ada yang tertinggal satu huruf pun. Ini adalah kitab yang aku turunkan kepadamu agar kamu menelaahnya, bahawa betapa banyak perkataan yang aku jelaskan dan betapa banyak kalimah yang aku ulangi agar kamu merenungkan semua itu, namun engkau malah berpaling daripadanya. Hamba-Ku, apakah aku lebih hina daripada saudara-saudaramu? Tatkala saudaramu hendak menyampaikan keperluannya kepadamu, lalu kamu merhatinya dengan sepenuh hati. Apabila seorang berbicara denganmu dan atau terganggu oleh hal lainnya, maka kamu memperingatinya agar berhenti. Inilah aku yang datang dan bercerita kepadamu, tetapi kamu malah berpaling dengan sepenuh hatimu dariku. Apakah di sisimu aku lebih hina daripada saudara-saudaramu? Sungguh Allah Maha Tinggi dan Maha Agung daripada itu semua. Ini hadis kursi yang turun kepada Nabi Allah Musa AS, menjelaskan tentang bagaimana masyarakat Bani Israel menerima ajaran Nabi Musa dengan dijawabkan Al-Quran, yang dijawabkan kitab Taurat kepada mereka. Ya, mereka tidak beriman, dan inilah di antara kedua Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang insya-Allah kita akan sambung pada muka surat 122 juga, etika membaca Al-Quran. Etika ini kita akan baca. Etika ni bab lain lah, beradab-adab untuk membaca Al-Quran insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum, akhirul kalam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.